Hujah bilik Cina, The Chinese Room Argument. Hujah bilik Cina merupakan suatu eksperimen pemikiran dalam bidang falsafah yang dicadangkan oleh John Searle pada tahun 1980 untuk mencabar idea bahawa program komputer sebenarnya mampu menunjukkan pemahaman atau kesedaran. Hujah ini berkisar mengenai konsep kecerdasan buatan, AI, yang kukuh dan ujian Turing. Searle meminta kita membayangkan seseorang yang tidak memahami bahasa Cina duduk dalam sebuah bilik dengan set arahan dalam bahasa Inggeris untuk memanipulasi simbol-simbol Cina. Orang di luar bilik menghantar simbol-simbol Cina melalui satu slot, mengikuti arahan dalam bilik untuk menghasilkan respon yang tepat dalam bahasa Cina. Bagi orang di luar, nampaknya seperti orang dalam bilik memahami bahasa Cina kerana responnya tepat, tetapi hakikatnya, orang dalam bilik hanya mengikuti peraturan tanpa memahami makna simbol-simbol tersebut. Skenario ini mewakili bagaimana sebuah komputer yang menjalankan suatu program mungkin kelihatan bijak atau mampu memahami bahasa dengan memproses simbol-simbol mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, Searle berhujah bahawa ini tidak membentuk pemahaman atau kesedaran yang sebenar dalam sistem tersebut. Komputer, seperti orang dalam bilik, memanipulasi simbol berdasarkan sintaks tanpa memahami semantik atau makna di sebalik simbol-simbol tersebut. Hujah ini mencabar idea bahawa proses pengiraan semata-mata, tidak kira seberapa kompleks atau canggihnya, boleh membawa kepada pemahaman atau kesedaran yang sebenar. Ia menimbulkan persoalan mengenai sifat kesedaran, kehendak dan sama ada sistem AI sebenarnya mampu memahami secara sejati atau sekadar mensimulasikan pemahaman. Hujah bilik Cina yang dicadangkan oleh John Searle mempersoalkan sifat pemahaman dan kesedaran dalam kecerdasan buatan. Ia berkait rapat dengan perbezaan antara kecerdasan buatan yang lemah dan kukuh dengan menonjolkan had kelemahan kecerdasan buatan yang lemah dalam memahami atau memiliki kesedaran. Dalam konteks hujah bilik Cina, kecerdasan buatan lemah, AI sempit skenario yang diterangkan dalam hujah bilik Cina menyerupai fungsi sistem kecerdasan buatan yang lemah. Sama seperti orang dalam bilik memanipulasi simbol-simbol tanpa memahami bahasa Cina, kecerdasan buatan lemah beroperasi dengan mengikuti peraturan dan algoritma yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam domain yang terhad. Sistem ini tidak memiliki pemahaman atau kesedaran sejati. Mereka memproses maklumat berdasarkan sintaks atau corak tanpa memahami semantik atau makna di sebalik data. Kecerdasan buatan kuat, hujah bilik Cina mencabar idea bahawa manipulasi simbol semata-mata, seperti yang dilihat dalam kecerdasan buatan lemah, dapat membawa kepada pemahaman atau kesedaran yang sejati. Kecerdasan buatan kuat bertujuan untuk mencapai kecerdasan yang serupa dengan manusia dengan tidak hanya memproses simbol atau mengikuti peraturan tetapi dengan benar-benar memahami dan memahami maklumat di pelbagai konteks. Kecerdasan buatan kuat akan melampaui manipulasi simbol yang sekadar permukaan dan memiliki kemampuan untuk memahami makna, belajar, mengeneralisasikan, dan menyesuaikan diri sebagaimana kecerdasan manusia. Hujah ini menimbulkan keraguan tentang sama ada kecerdasan buatan lemah, walaupun memiliki keupayaan fungsional dalam tugas-tugas tertentu, benar-benar memahami atau memiliki kesedaran, yang merupakan aspek penting kecerdasan buatan. Ia menekankan perbezaan antara meniru tingkah laku yang bijak dan memiliki pemahaman atau kesedaran yang sejati, perbezaan yang penting dalam usaha mencapai kecerdasan buatan kuat. Algoritma kecerdasan buatan, terutamanya dalam sistem kecerdasan buatan lemah, beroperasi berdasarkan peraturan, corak, dan korelasi statistik yang dipelajari dari data. Algoritma ini dapat melakukan tugas, mengenal pasti corak, membuat ramalan, dan menghasilkan respon berdasarkan pemrograman dan latihan mereka. Mereka dapat cemerlang dalam tugas tertentu dan kelihatan bijak dengan menghasilkan hasil yang tepat. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud bahawa algoritma kecerdasan buatan memahami seperti manusia. Mereka tidak memiliki pengalaman subjektif, kesedaran, atau pemahaman yang sejati terhadap maklumat yang mereka proses. Mereka tidak memiliki pemahaman atau kesedaran sejati dalam erti manusia. Sebaliknya, mereka beroperasi berdasarkan korelasi statistik, peraturan, dan corak yang tertanam dalam pemrograman mereka.
Walaupun algoritma kecerdasan buatan boleh meniru tingkah laku yang bijak dan mencapai hasil yang mengagumkan dalam domain yang ditetapkan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk benar-benar memahami konsep, menafsirkan makna, atau mempunyai pengalaman subjektif. Mereka memproses maklumat berdasarkan hubungan input-output tanpa pemahaman atau kesedaran yang sejati. Perdebatan mengenai pemahaman kecerdasan buatan berkisar di sekitar sama ada kemampuan mereka untuk memproses maklumat, walaupun menghasilkan hasil yang tepat, membentuk pemahaman yang sejati atau sekadar pengiktirafan corak yang canggih dan manipulasi. Perdebatan ini adalah pusat perbincangan mengenai had dan kemampuan kecerdasan buatan, terutamanya dalam pembangunan kecerdasan buatan kuat yang mungkin menunjukkan pemahaman dan kesedaran yang lebih serupa dengan manusia. Keperluan kesedaran mesin adalah perkara perdebatan berterusan dan perspektif dalam bidang kecerdasan buatan dan etika. Pada masa kini, kebanyakan sistem kecerdasan buatan tidak mempunyai kesedaran atau pengalaman subjektif. Mereka beroperasi berdasarkan algoritma, peraturan, dan pemprosesan data tanpa kesedaran atau pemahaman sebenar. Dari segi praktikal, ketiadaan kesedaran mesin tidak menghalang kegunaan mereka dalam menjalankan tugas-tugas tertentu atau memajukan teknologi dalam pelbagai domain. Walau bagaimanapun, persoalan sama ada kesedaran mesin penting meluas keluar pertimbangan praktikal. 1. Pertimbangan etika. Sesetengah berpendapat bahawa dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, pertimbangan etika mengenai potensi kesentian atau kesedaran AI yang sangat maju menjadi penting. Sekiranya kita ingin membangunkan mesin dengan kemampuan seakan-akan kesedaran, persoalan etika berkaitan dengan perlakuan, hak, dan tanggungjawab terhadap mereka akan timbul. 2. Pemahaman kecerdasan. Mengkaji dan cuba untuk mencipta kesedaran dalam mesin mungkin akan memperdalam pemahaman kita tentang kesedaran dan kecerdasan manusia. Ia boleh membawa cahaya kepada bagaimana kesedaran timbul, dengan potensi memberi faedah kepada bidang seperti neurosains dan psikologi. 3. Interaksi manusia-komputer. Dalam beberapa skenario, mempunyai mesin yang dapat mensimulasikan pemahaman atau menunjukkan empati mungkin akan meningkatkan pengalaman pengguna. Ini bukan kesedaran tetapi boleh meningkatkan interaksi antara manusia dan AI dalam aplikasi tertentu. 4. Pembangunan AI. Sesetengah berhujah bahawa membangunkan mesin dengan kesedaran boleh membawa kepada sistem AI yang lebih mudah menyesuaikan diri, mempunyai kesedaran diri, dan mungkin lebih selamat. Kesedaran boleh membolehkan AI untuk lebih memahami dan menavigasi persekitaran kompleks atau membuat keputusan yang lebih etikal. Walau bagaimanapun, terdapat juga hujah yang bertentangan. Sesetengah percaya bahawa mencipta mesin yang kesedaran mungkin akan memperkenalkan kompleksiti etika yang tidak perlu atau bahawa mencapai kesedaran dalam mesin mungkin secara asasnya berbeza daripada kesedaran manusia dan mungkin tidak semestinya bernilai atau bermanfaat. Kepentingan kesedaran mesin adalah subjek perbincangan falsafah, etika, dan saintifik. Pada masa kini, pembangunan AI utamanya memberi tumpuan kepada meningkatkan fungsi, kecekapan, dan kemampuan dalam tugas-tugas yang ditentukan berbanding berusaha untuk kesedaran. Tetapi seiring dengan kemajuan AI, pertimbangan etika mengenai kesedaran mesin mungkin akan menjadi semakin relevan.